Okey, tadi cikgu dah ajar berkenaan dengan user acceptance test, iaitu borang yang ni. Okey. Yang ni adalah borang user acceptance test. Okey, ataupun dalam nota dia dirujuk sebagai yang ni. User acceptance test, UAT, sign off. Notice tak perkataan sign off ni? Sign off ni maksudnya kamu buat. Okey. Yang cikgu explain tadi adalah video untuk yang ni. 2.0 user acceptance test untuk sign off. Okey, kalau dia cakap sign off tu macam ni lah rupa dia. Okey. Okey, lepas tu kalau kamu perasan, petang Sabtu hari tu kita belajar ni kan, user acceptance test report. Yang ni. Apa beza UAT sign off yang topik 2.0 dengan UAT report? Okey, untuk pemahaman, yang dia explain ni sebenarnya adalah untuk UAT. Tapi sepatutnya nota ni berkaitan dengan report, laporan. Okey. Okey, cikgu nak terangkan dalam setiap UAT dia akan ada penulisan. Ataupun dia label sebagai ini, sign off. Sign off ni. Okey. Yang ni adalah main kamu. Yang paling penting. Yang ni yang paling penting. Lepas tu setiap UAT yang kamu dah buat, kamu kena tutup dia. Cara kamu nak tutup UAT tu adalah dengan membuat topik 6.0 ni, UAT report. Kamu kena buat report. Okey, cikgu tulis ya, sekejap. Okey. Dalam pembinaan UAT akan ada dua. Ada dua, iaitu first, kamu bina UAT yang dinamakan sebagai sign off. Okey, kedua adalah kamu kena buat UAT report. Yang ni adalah penutup kepada yang ni. So, kamu first kena buat UAT dulu, sign off. Lepas tu, final sekali, kamu kena buat UAT report. UAT report ni macam mana pula bentuk dia? Okey, UAT report macam ni. Dia kena ada nama company. Macam tadi sama juga. Tapi kamu punya nama borang, kamu letak user acceptance test report. Menandakan laporan. Okey, dalam tu ada kategori, ada description, ada DN per kategori, summary DN status dan ni. Okey, nanti cikgu akan bagi dokumen ni. Okey. Baca kat sini. Submit this report to the customer during user acceptance testing. This report identifies the status of discrepancy notice as UAT progresses. Note that even when a DS is closed, it must be recorded here to ensure that the final status of any DN is available throughout the UAT period. Okay, apa maksud dia sini? Maksud dia, report ni kamu kena bagi dekat customer kamu semasa user acceptance testing. Okay, report ni digunakan untuk mengenal pasti status of discrepancy notice. Maksudnya ni percanggahan yang berlaku dalam proses UAT. Walaupun dia cakap DN ni, discrepancy notice ni tadi adalah untuk menyatakan sebarang percanggahan yang ada dalam proses kamu buat UAT tu untuk sistem ataupun untuk perkakasan tersebut. Contohnya, kamu ada dua tab yang sama. Contohnya tab register pelanggan. Lepas tu ada lagi kamu letak tab register client. So benda tu adalah bercanggah. Dia sama. Maksudnya kamu boleh satukan dia menjadi satu. Tapi sebab kamu overlook benda tu, kamu lupa nak edit balik, so dia akan lahir dekat sini discrepancy notice ni. Okay, yang tu kamu kena record lah sebab
ada silap kan, sebarang kesilapan, sebarang keraguan, sebarang masalah pasal sistem tu kamu memang kena jot down, kamu kena tulis dalam ni user acceptance report ni sebagai rujukan customer dan juga sebagai rujukan kamu sendiri. Okay, walaupun dia kata kat sini, walaupun DN tu ditutup, maksudnya kamu dah buat dah edit semua tu, tetapi ianya perlu direkod sebagai status final untuk DN tersebut, discrepancy notice tersebut, dan akan sentiasa ada di sepanjang UAT period. Okey, ini dia adalah salah satu je discrepancy notice details. Okey, dia ada screen fill module yang ni. Okey, ada priority 1 hingga 5. 1 ni maksudnya kurang, 5 ni maksudnya priority yang paling tinggi lah. Rest by siapa? Tester nombor 1. Contohnya tadi kita guna siapa? Kita guna Mafe, Pisces dengan Sylvester. Okey, contohnya Mafe sebagai tester 1. Lepas tu di-assign kepada siapa? Tadi Mafe sebagai tester 1. Lepas tu di-assign kepada Pisces nombor 2. Okey, tester 2. Lepas je Mafe jumpa kesilapan tu, dia akan pass kepada Pisces. Lepas tu, apa yang Pisces perlu buat? Check balik. Betul ke tak yang Mafe check tadi tu salah? Contohnya Mafe dapat detect ada 2 fungsi yang sama dalam sistem tersebut. Lepas tu, Mafe tak pasti betul ke tak fungsi tersebut ada sama. Contoh tadi, register client dengan register customer. Dia cuma perbezaan nama saja, tapi fungsi dia sama. So, dia akan bagi kepada Pisces. Lepas tu, dia akan tulis kat sini. Percanggahan nama fungsi tetapi fungsi register. Tetapi fungsi dia sama, tapi percanggahan nama untuk tab tersebut. Lepas tu status dia apa? Open ke close? Kalau open ni maksudnya masih belum diselesaikan. Kalau close ni maksudnya sudah diselesaikan. Lepas tu letak komen apa? Okay, cikgu cuba tulis kat sini. Kita buat screen fill module, kita letak ini nombor 1. Kita letak register clients dan register customer. Ya, nampak tak? Cikgu tulis atas. Register client. Register. Okay, register customer. Contohnya kita ada test yang ni. Client dengan customer ni kan maksud dia sama. Dan dalam isi tu juga dia masih meminta benda yang sama. Contohnya page register client, dia masih minta nama, masih minta nombor IC, nombor telefon dan macam lagi. Lepas tu bila masuk register customer pun dia minta benda yang sama. So, kenapa 2 ni wujud? Macam itulah contoh dia masalah ni. So, priority kamu kena letak 5. Sebab penting untuk sistem tu dia register customer dia. So, kita kena address benda ni sebagai benda yang penting. Okay, tester nombor 1, rest by siapa? Tester 1 tadi siapa? Mafe. Okay, kita letak Mafe. Lepas tu dia assign kepada siapa pula? Tester nombor 2. Dia tak boleh orang yang sama, dia kena ada orang lain. Okay, Pisces. Kita letak Pisces. Description. Kita letak percanggahan fungsi. Okay, lepas tu status dia pula apa? Sebab dia baru jumpa kan, dia belum lagi dia baru jumpa benda ni. So, kita letak open. Lepas tu add comment akan dibaiki.
Okay, bila satu lagi test kamu buat, UAT satu lagi buat, lepas kamu, contohnya satu ni saja masalah yang kamu jumpa. Okay, kamu pun bawa lah balik sistem tu, edit balik, repair balik. Okay, lepas tu kamu kena jalankan user acceptance test yang kali kedua. Jadi kamu kena bawa borang ni, lepas tu kamu tambah kat sini, nombor 2. Lepas tu register client and register customer ni kamu letak kat sini 2 sebagai yang kedua. Lepas tu kamu letak, maksudnya dia ada benda yang sama, kamu letak 5. Ni tadi sama kat sini, letak sini. Lepas tu rest by Mafe, sebab Mafe yang jumpa tadi. Lepas tu assign tu, okay, yang ni kamu boleh assign kepada Sylvester. Sebab dia yang ketiga kan. Okay, kita letak Sylvester. Sebab ni test yang kedua, jadi kita kena letak orang lain. Yang rest by ni kena sama. Okay, details of the end. Okay, kita letak percanggahan fungsi yang telah di-repair. Yang telah dibaiki. Okay, bila dia dah tu, awak dah test balik, then selesai masalah tu, selesai isu tu, so kamu letak close. Lepas tu awak letak komen telah dibaiki. Okay, so settle yang ni, discrepancy notice. Ni sama, cuma dia in case ada banyak-banyak, sampailah page kedua. Kalau tak banyak, tak apa. Okay. Okay, yang ni dia cakap, this report is maintained throughout the time frame of the user acceptance test, UAT. Okay, alasan dia letak banyak ni sebab kemungkinan kamu buat sistem, memang dia tak akan setakat 1 ataupun 2 kali kamu buat test. Sebab tu dia akan bagi banyak, kamu just tinggal isi sahaja. Mungkin kamu ada sampai 10 page yang kamu kena check, dan dalam setiap page tu dia akan ada setiap masalah dia. So kamu kena list down kat sini, macam yang cikgu ajar ni tadi. Ni cikgu bagi satu contoh. Satu contoh masalah ni pun dia dah perlukan 2. So kalau ada 10 masalah, means ada banyak lah ni. Okay, masalah kedua, kamu letak kat sini apa. Lepas tu berapa pemberat dia. Kalau benda tu sangat penting, kamu letak 5. Kalau benda tu kurang sikit penting, kamu letak sebagai 1 lah. Ataupun nombor yang lebih kecil, 1, 2. 3 tu dia natural. Okay. Lepas tu kamu tulis, dianya report tu akan lengkap apabila sistem kamu betul-betul 100% berfungsi dengan baik. Tak ada error, tak ada masalah dah. Okay. Lepas tu, dia kata kat sini, maintain throughout the time frame of the user acceptance test. Okay, sepanjang kamu buat testing ni, kamu kena buat ni. Lepas tu, kena buat ni lah, benda ni. Okay, dia cakap kat sini, tujuan kamu buat report ni adalah untuk mengenal pasti sebarang percanggahan ataupun sebarang permasalahan dalam sistem kamu. Okay, once the status of the DN is referred to close, okay, setelah status discrepancy ni ditutup, maksudnya permasalahan kamu selesai, dia akan sentiasa direkod dalam report ni. Ini memastikan segala percanggahan, segala permasalahan yang kamu hadapi sewaktu kamu membina sistem tersebut adalah available, sentiasa ada sepanjang UAT period, sepanjang tempoh kamu buat testing untuk sistem tu. Supaya kamu tengok history kamu, macam mana kamu buat sistem, apa masalah yang kamu hadapi. Itu adalah report dia. So once kamu dah buat benda ni, UAT, borang user acceptance test, kamu kena wujudkan satu report. Report berkenaan dengan sistem yang kamu buat. Tapi rasanya dia tak akan minta ni sangat kot. Tapi kamu kena tahulah sebab dia dah letak dalam nota kamu. So maksudnya kamu kena tahu proses yang terlibat setiap kali UAT berlaku. Maksudnya UAT ada sign off,
Iaitu yang ni. Yang pure UAT ni, yang asli ni. Lepas tu dia akan ada UAT report. Report ni adalah untuk kamu tahu sejarah kamu buat apa UAT ni. Buat sistem tu apa masalah dia. Yang ni cikgu akan bagi nanti dekat Telegram. Okey, itu saja dari cikgu.